Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So hari ini adalah hari Isnin, so minggu baru untuk kripto. So kita tengok adakah akan melakukan kenaikan lagi untuk minggu ni dan apakah minggu ini ada sebarang pergerakan yang drastik. Sebab apa? Minggu ini supposedly kita akan ada tak salah tu earning report. Nanti tu akan bukan ini, kita akan ada CPI. Nanti tu akan checkkan date ni balik. Dulu lupa, nanti tu akan terang kat anda dan kenapakah, apakah net position. Sebab apa? Inilah bulan 8. So bulan 8 tu belum beli lagi untuk DCA monthly. So nanti tu akan terangkan bila tu nak buy dan di position manakah tu akan tengok buy untuk bulan ini. Sebab apa? Menunjukkan di antara 26k ke 15k Bitcoin dah consider good untuk DCA secara long term, iaitu tu akan buy monthly. Kalau anda nak buy weekly pun tak masalah. Anda kuartal dapatkan bajet satu bulan tu, anda bahagikan untuk 4 minggu dalam satu bulan. So untuk anda boleh mungkin buy weekly, tapi Zul akan buy secara monthly. So dan tengok dan tarikh apakah yang korang tengok sebelum tu buy, nanti Zul akan terangkan di chat. Zul nak tengok dulu CPI data, iaitu inflation untuk bulan 7 dan bulan 7 yang dia akan announcekan bulan 8. Nanti Zul akan tunjukkan date release. So kan, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan, apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours dan tengok weekly juga apa yang dah berlaku. So currently total market berada di 1.1 trilion. So sedikit berlaku peningkatan ikutkan sebelum ni kita berada 1.0, now dapat 1.1, sikit peningkatan tapi volume macam biasa, satu had tak banyak pun, below 50 bilion, iaitu di 42 bilion. Kemudian kita tengok juga untuk BTC dominant currently hanyalah berada di 40.4 daripada 42. Kita tengok drop pada 41. Now minggu ni drop pada 40. Tapi dengan Ethereum sedikit regain daripada 18.1 dan 89, dan itu yang paling tinggi tengok adalah 19.1, dan masa bulan tu kita tengok Ethereum hampir 25%. So untuk summary untuk pergerakan semalam, kita tengok dalam tempoh 24 hours crypto market, Tether market meningkat sebanyak 0.3%, kemudian volume drop 8.8, BTC dominant terus melakukan dropping, tak banyak pun 0.02 saja. So tengok harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin still lagi berada di kawasan 23.2. Cara 24 hours kita tengok hari Ahad semalam berlaku peningkatan 0.18, dan semalam di Discord channel Zul ada sharekan sikit Bitcoin ada possible untuk melakukan small pump, tapi Zul tak ambil position tu sebab apa, nanti Zul akan terangkan di chat. So di Ethereum currently berada hampir di 1.7, iaitu 1.69, iaitu dropping banyak 0.72%. So tengok ada sedikit green di Bitcoin, tak banyak pun, kata 0.8 ni, meaning kita tengok altcoin yang lain, BNB 2.20, SRP drop 0.07, Cardano 2.48, Solana 0.2. So tak banyak berlaku penambahan. AVAX 4.65, agak banyak di AVAX untuk hari semalam, hari Ahad. So lain altcoin still lagi melakukan penurunan. So di bawah ni kita tengok Chainlink hampir 5%, Cosmo 6%, Monero 3%. tu still lagi berlaku peningkatan di dalam. Kalau tengok aku kata Bitcoin bullish lah, sebab bukan Bitcoin beli, kita tengok Bitcoin bila green candle, kita akan expect altcoin juga akan melakukan green candle. So apapun untuk hari ni, minggu ini ada minggu penting, nanti tu akan share kan di mana. Untuk hari minggu ini kita tengok CPI data, iaitu CPI data bulan 8, bulan 7 akan dienamkan bulan 8. So inilah kekuatan 13 September. So 13 September sepulih hari berapa? 13 September macam hari Ahad ya. 13 hari ni adalah 8. Tu 8 hari Sabtu. So hari Sabtu kita akan mini hari Sabtu, kuartal CPI data akan dikeluarkan supposedly, kalau ikutkan kuartal schedule ni adalah Ogos, September, okay, bukan ni Julai. So ini kita tengok data bulan 7 adalah Ogos 10 juga, 13 hari 1 tak sepatutnya kuartal hari Minggu kan. So Julai adalah Ogos 10 hari bulan tu, 10 hari bulan hari sepatutnya hari Khamis, ini 8, 9, 10 hari Rabu. So hari Rabu ni kita akan tengok sama ada Zul akan buy atau tidak untuk kuartal untuk monthly ni. Untuk DCA monthly memang Zul akan buy, cuma Zul akan tunggu sedikit lagi untuk tengok data ni macam mana reaction Bitcoin. Dan sebab apa, sebelum ni Bitcoin buat reaction bila CPI data bulan 6 itu, atau bulan di 6 bulan 7 itu, tengok daripada 9.86, 91 tengok ada berlaku peningkatan. So peningkatan ni sedikit bullish untuk Bitcoin, dan seramai yang kata untuk regain at least 26k ke 29k. So untuk kali ni tengok price yang ditunjuk ni adalah, ataupun chart yang tengok di Bitcoin still lagi menunjukkan pergerakan ni adalah momentum more drop ke bawah, dan even kat sini pun tu ada share kan, kita ada bear flag di mana price target ni adalah di kawasan 10k. Dan untuk semalam di Discord channel juga tu ada share, iaitu falling wedge, rising wedge
Rising wedge ini adalah possible untuk kata pattern bearish juga. Point of breaking kita nampak price tu boleh sampai balik di kawasan 21. Dan di mana untuk kali kenapa tu tak buy semalam, tu ada sharekan sedikit. Yes, kita ada drop kawasan ni, ada possible untuk naik. Pun naik tu hanya kuartal sedikit je. Kemungkinan semalam pun dah naik 2-3% je, tak berapa risk and reward kita. Sebab apa ikutkan semalam? Yes, RSI kita berada di kawasan atas 50. Kemudian stock RSI kita berada di kawasan oversold. Yes, kita ada melakukan 10 oversold di kawasan ni. Oversold kawasan ni price naik tapi RSI kita tak oversold. Tu tengok kenaikan tu tak banyak, kenaikan tu sikit saja. So bukan position yang terbaik untuk kita punya short term. Sebab apa kita nak buy untuk aku kata sedikit profit. So kalau anda di 15 minit, 5 minit mungkin anda boleh tengok gain profit tu, tapi tu di 4 hours tu tak berminat dengan position tu. Sebab apa? Position tu adalah weak lah. Sebab apa? Weak tengok pergerakan dan bila-bila masuk dia boleh drop. Untuk RSI ni drop ke oversold dan stop RSI oversold. Position tu yang Zul carikan. Tapi anda perlu be mind juga, pergerakan oversold di RSI dan stop RSI bukanlah penentu untuk kata bukan 100% menjadi. Normally kita tengok contoh dekat ni Zul boleh tunjukkan apa yang berlaku masa ni. Contoh kita kadang-kadang di price ni, masa kita dapat kalau CPI data 86 kita drop Celsius, Voyager, 3 Arrow punya problem kat kawasan ni. Apa berlaku? Price drop sampai kita tengok macam mana price di lower ini. Kemudian kita tengok di RSI below oversold. Kita akan tengok price oversold, kemudian stop RSI oversold. Dan kalau anda ambil kuartal opportunity untuk buy kawasan ni, anda buy kemudian price terus drop lagi dan kita buat second oversold, second stop RSI oversold dan barulah price melakukan di atas. So ini ada sometimes kita akan tengok ada pergerakan ni, tapi pergerakan ni kita nampak bila ada massive drop lah. Massive drop tu normally kita akan hold. Sebab apa? Kalau ikutkan sini kak, kita buat pergerakan yang sama, kita tengok kat sini iaitu RSI kata price dah jatuh, RSI dah oversold, stop RSI oversold dan kita ada second oversold, barulah kita ada momentum naik. So tak apalah kalau anda buy kawasan ni pun still lagi dia akan gain got profit, tapi anda kata lambat sikit. Apa-apa kita berada di kawasan ni yang good lah untuk itu yang position yang tunggukan, iaitu oversold di RSI dan stop RSI. So kali untuk semalam position malam adalah stop RSI dah oversold tapi RSI masih belum oversold. So Zul abaikan saja. Sebab apa? Bukan untuk short term. Bukan untuk short term pun tak baik position tu. Kalau ada pun hanya 3-4% saja, 3-4% saja peluang untuk naik atas. Hanya kata sepatutnya untuk drop bawah tu lah balance 50-50 dia drop. Tu position tu bukan good untuk Zul. So untuk kali bila masalah Zul akan buy. So Zul akan buy whatever antara Bitcoin 26k ke 26k ke 15k. Zul akan DCA secara monthly. So untuk monthly, untuk bulan 8 ni tu tak buy lagi. So Zul akan buy selepas 10 hari bulan. Zul nak tengok dulu data CPI, tengok macam mana. Mostly kita tengok akan expectation inflation mungkin akan nampak lagi tinggi. Mungkin kita akan cecah 2 digit untuk kali ni. Ataupun mungkin saya hitungkan bulan lepas kita announce 9.1, mungkin 98, 99, tapi mostly close to 2 digit. Kalau close 2 digit apa berlaku, kita tengok sekiranya berlaku positif lagi pergerakan ni, kita ada possible untuk last bar ke kawasan 26 dan mungkin akan ada higher lagi. Ataupun kita tengok pergerakan ini, pergerakan Bitcoin drop terus ke bawah. So drop ke bawah yang macam mana? Ada dua possible yang dia nak tengok adalah sama ada tekan berlaku drop atau atas. Dia tu akan terangkan. Kita tengok pergerakan ni dulu, iaitu tu nak sharekan sedikit anda. Nanti tu akan deletekan sikit ni untuk clear untuk anda tengok pergerakan ini. Yang pertama kita tengok pergerakan dua ini. So apa yang berlaku tengok adalah pergerakan naik di Bitcoin. Mereka melakukan kenaikan, kemudian nampak ada sedikit macam triangle. So triangle kenapa berlaku kat sini pun sama, kita nampak pergerakan yang sama berulang, iaitu naik. Kemudian kita lah slowly down, nampak kita berlaku triangle. So nampak pergerakan yang sama dan quarter meaning yang beza sikit lah ini. Bawah inilah bukan berada di kawasan bawah ni. So sama yang ni dah berada di bawah ni. So bening untuk yang ni mungkin kita akan ada expected kalau ikutkan bulan nanti quarter 10 hari bulan ni ada CPI, kita tengok reaction mana. Sebab tu tengok reaction ada possible untuk dia drop ke bawah ini. Untuk drop mana-mana kawasan ni mostly ke dalam support ini ataupun another support daripada low ini. Swing low ini to swing high ni, ini adalah quarter yang boleh berlaku juga sekiranya price nak drop. So price drop kawasan ni dan barulah melakukan bounce. So tengok macam ni, tapi pergerakan ni agak quarter buyer, tapi kalau pergerakan ni berlaku macam biasa, dia akan buy juga mati 20, tak masalah. Dan give a time kalau dia drop, apa yang tu tunggu adalah sekiranya kita dapat drop. Sebab apa? Pergerakan yang kita tengok hari tak ada sebarang pergerakan yang menunjukkan bullish dalam market. Sebab apa? Inilah semua pergerakan bearish dan pergerakan ini secara long term tengok
mostly price adalah heading ataupun menuju ke bawah berbanding atas. Tak ada sebarang pergerakan ataupun signal ataupun pattern yang menunjukkan price tu nak reversal naik atas. So untuk itu, sekiranya 10 hari bulan ni kita dapat pergerakan ini, sekiranya kita dapat pergerakan ke down bawah, at least kalau dalam kita tengok dalam ni swing low ini to swing high ni yang tu draw support tadi, sekiranya kita dapat position ini ataupun sedikit lower ke price yang terbaik adalah sedikit lower di kawasan ni, iaitu price touch balik dalam kawasan 17k ni ataupun line support ni. So meaning apa berlaku, itulah petanda pertama kita akan dapat bubble bottom ataupun first reversal pattern kita. So inilah possible boleh berlaku. So meaning untuk bulan ni kita tengok macam mana, adakah akan buy, akan buy juga, tapi kita tengok CPI data lalu bergantung sebenarnya. Kita tengok momentum, kalau dia ada drop kawasan ni dan terus melakukan dia akan buy saja whatever terhadap 26-15k, dia akan buy DCA untuk monthly. Untuk Bitcoin dan Ethereum, kalau price tu drop terus ke dalam 17, dia akan ambil juga opportunity di kawasan 17 dan expected untuk dia bounce. Kalau bounce, kita akan nampak adalah position ni, kalau kita buy, dia drop, dia akan holding lagi untuk long term. Sebab apa? Macam juga kan Bitcoin antara 26 ke 17k lagu position untuk holding. Tu dia akan buy kawasan ni, kemudian dia nak tengok pergerakan ni. Sekiranya kita dapat double bottom ni, ada possible untuk kita akan ada, barulah kita akan dapat release bound kita yang sebenar, iaitu release bound kita yang boleh kita expect kalau sampai ke dalam 29k, dan expected kalau ada naik lagi kita akan ada lagi, tapi 2% more hanya sampai 29, 30. Kemudian untuk bulan 10, bulan 11, 12 mungkin kita akan ada start drop untuk last drop kita ke 10k. So adakah itu berlaku? So cakap jangan tunggu di kawasan 10k. Kalau dapat kita buy, orang kata itu rezeki. Kalau dapat 10k, bagi zone antara 26k ke 15k dah position anda boleh DCA. So ingat, kita dalam bearish market, supposedly ikutkan 4 year circle, kita ada 80% untuk Bitcoin drop. Kali ini Bitcoin hanya berada di kawasan dalam 60 ke 70, dalam 70% drop. So kita ada dalam 10% lagi drop ke bawah, iaitu expectation kita Bitcoin berada di kawasan 10k ataupun 11k. Mostly kita tengok adalah support, dia tu akan tunjukkan sikit lepas tu clear ni. Yang tengok untuk di daily, anda akan nampak clearly manakah support net selepas kita drop. So inilah Bitcoin untuk di daily. Kita ada strong support di kawasan 17, iaitu almost dalam kata hampir di kawasan 20k all time high dia, all time high 2017. So next drop adalah kawasan ini dalam kawasan 12k ke 11k. So plus and minus antara 10k tu mungkin plus minus 2k atas bawah, sama ada 12k ke 8k, itulah position. So apapun Zul akan ambil position di kawasan 11-12 ni, Zul kira ambil lah. Zul tak tunggu kawasan 10, tapi kalau dapat Zul akan grab sebanyak boleh. So apapun di Bitcoin kali 26 dan 15k memang Zul memang kawasan untuk Zul DCA. Jadi whatever drop tu bulan ni Zul tak DCA lagi. So Zul still lagi tunggu, iaitu tunggu data CPI data ni, iaitu 10 hari bulan. Dan kita tengok macam mana reaction dan apa saja reaction. Kalau tengok ada reaction yang agak agresif untuk Bitcoin di kawasan ni, possibly Zul akan tunggu di dua position, iaitu sama di kawasan box ini ataupun di kawasan trailer ni. Dua position tu bergantung. Kita akan tengok possible, sebab apa RSI kita still lagi belum masuk. Untuk di daily pun still lagi ada possible untuk naik. Kita akan nampak position untuk bottom tu ada possible. Kalau akan di daily pun kita boleh tengok, iaitu masa bila kita tengok stock RSI. Tengok stock RSI berada oversold, kita berada bawah ni. RSI pun berada oversold. Yang ni juga sama, berada bottom. Kita tengok RSI berada oversold, stock RSI berada oversold. So next position adalah consider kalau kita tengok ada pergerakan drop ke dalam 17 dan kita tengok RSI oversold dan stock RSI oversold, consider good kita ambil position. So at least position untuk long term pun kita akan ada opportunity juga untuk sedikit regain ke atas. Dan sekiranya kita nampak ada sebarang position yang untuk dia drop lagi ke bawah, kita boleh exit modal profit kita akan tinggal untuk expected more drop ke bawah. So itulah untuk position di Bitcoin. Dan apakah tu punya plan untuk currently. So untuk bulan 7 bulan 8 ni agak boring market, tapi ada bulan 8 ni ada potential untuk kita ada drop balik ke 17. Hopefully kita berlaku. So nak tengok lah sedikitnya kita ada drop. Even untuk currently kita tengok ramai yang kata expectation kan price naik atas. So bila ramai yang expect naik atas untuk lamari, mostly kita tak dapat. So apa yang berlaku untuk 10 hari bulan, ikutkan employer tu kita nampak di US naik 280 peningkatan. So macam cakapkan, kita dalam recession tu given time employer tu ini a lagging indicator, kita akan nampak lebih banyak lagi orang akan berkurang pekerjaan. So ini apa berlaku, tengok quarter 3, quarter 4 akan getting worse. So apa berlaku, market juga akan juga akan melakukan dropping. So bila dropping, sama juga Bitcoin akan melakukan dropping. So
still lagi kita dalam aku kata punya analisis atau circle for year circle, iaitu expectation untuk Bitcoin end of the year kita akan dapat bottom. So bottom di mana kita ada expected di kawasan 10k. So bagi kau jangan tunggu kawasan 10k. 10k dapat kita grab currently anda buy saja secara monthly antara 26 ke 15k. Itu yang Zul plankan, dan itulah yang Zul punya game plan currently untuk crypto. Dan Zul hanya buy Bitcoin dan Ethereum saja. Altcoin yang lain Zul tak buy lagi, Zul hanya buy Bitcoin dan Ethereum. So di Bitcoin itulah yang tunggukan. Kita tengok macam mana untuk short term game. Still lagi di kawasan ini kita tengok macam kalau di 4 hours, kalau sekiranya tu dapat di 4 hours price drop di kawasan ini dan outside oversold dan dua-dua outside oversold, tu akan buy untuk short term. Dan untuk prepare untuk bulan ni, untuk CPI data, sama ada price tu boleh drop di kawasan ini ataupun drop di bawah ni. So itulah potential untuk kita boleh nampak double bottom. Sekiranya kita ada bound di kawasan 17, good, kita akan nampak price tu akan muat higher. So itulah zone position untuk bulan ni. Dan apakah yang di manakah tu tengok ataupun pergerakan apakah yang tu nak tengok untuk bulan ni. So itulah untuk di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke Ethereum sikit. Sebab apa ikutkan di ruangan komen semalam, di ruangan komen tak ada yang bertanya mengenai quarter coin. So nanti saya akan tunjukkan di Ethereum. So Ethereum sama juga. Ethereum kali berada resistance, dan Ethereum juga currently berbuat satu pergerakan reversal, quarter reversal untuk short term ini, iaitu price berada dalam wedge tu. Price dah sampai kawasan ni. Ikutkan wedge ini, kalau kawan-kawan dah mostly dah complete dia punya sifat dia untuk drop. 1, 2, 3, 4 mostly kita akan ada 5 ataupun ke 6. Mostly kita yang kelima lah. Kelima mostly kita akan drop. Yes, boleh naik sikit lagi, kemudian kita drop untuk quarter hit kita punya target, iaitu expected untuk dia boleh drop lagi di kawasan ni. So itulah di Ethereum. So ikutkan Ethereum di RSI sama juga macam Bitcoin. Stop RSI berada oversold, RSI berada di 50. So meaning yes, boleh ada sedikit lagi bound, tapi nampak itu sekarang kita berada di kawasan resistance. Tak expectation boleh berlaku naikkan drastik. So apa pun kita tengok ni bulan 10 ni ramai yang stay lagi. Sebab apa bulan 8 ni tak ada banyak new sangat, tapi mostly kita akan tengok CPI data. Kita nak tengok inflation, adakah inflation berkurangan ataupun semakin meningkat. So bulan 7 kita dapat, bulan 6 itu di 6 bulan 7 data bulan CPI untuk bulan 6 yang di-announcekan bulan 7 kita dapat 9.1. So data CPI ataupun interest rate, inflation rate kita untuk bulan 7 yang akan di-announcekan bulan 10 ni, 10 hari bulan. So berapa? Adakah lebih tinggi daripada 91? Sekiranya lebih tinggi daripada 91, meaning kita akan nampak ekonomi kita akan getting worse maknanya. So meaning untuk Bitcoin ada possible akan drop lagi. So apapun kita tengok reaction sebelum ni, Bitcoin 9.1, Bitcoin naik, Ethereum juga naik 9.1 melakukan kenaikan ni. So tengok untuk CPI ni. So mostly ikutkan CPI masa Bitcoin release bulan 7 tu, kita tengok adalah berada di support. So currently untuk CPI bulan 10 hari bulan 3 ni kita nampak CPI kata crypto Bitcoin, Ethereum terutamanya berada di kawasan resistance. So ada possible kita akan berlaku huge drop dulu sebelum kita dapat kita punya real release pump. So itu yang tu expectation kan untuk Bitcoin dan Ethereum sama juga. Kita berada di kawasan resistance, kawasan tak ada possible kita akan drop, kemudian barulah kita ada release bounce. So itulah yang tu expectation kan untuk bulan ni. So kalau anda tanya tu adakah Zul akan buy di kawasan currently, Zul akan buy tak? Zul akan waiting dulu. Dan bulan 8 ni macam bulan 8 kita Zul memang dah letak target pun 1000 untuk Bitcoin, 1000 untuk Ethereum. Dah kuartal modal memang dah tersedia di Luno. So currently untuk bulan 8 ni Zul akan buy juga Bitcoin, Ethereum. Cuma Zul akan tunggu saja CPI data. So hopefully data ini dapat aku kata dapat sikit, anda dapat data untuk yang tu share ikut malam ni dan analisis tu ke manakah pergerakan. So untuk pergerakan yang tu risaukan adalah kita masih lagi tak ada sebarang pergerakan yang menunjukkan, iaitu main kata point kita adalah untuk ni Bitcoin still lagi menunjukkan pergerakan downtrend dan continue. Kita ada bear flag 1, 2, 3 dan 4. Mostly bear flag ni adalah drop bawah. So hopefully kita dapat ialah kita akan dapat pergerakan drop kawasan ni dan buat double bottom. So double bottom ini adalah first aku kata trigger untuk kita naik atas, dan di mana kita dah dekat trend line putih ni. Sekiranya kita break trend line putih tu, ada possible untuk kita naik ke kita punya lower high, iaitu lower high yang kita tunggukan adalah di kawasan 48. So tu tak expected boleh berlaku untuk bulan tahun ni. Tahun ni mungkin kita akan break up. Sebab apa pun sebelum cakap trend line ni weak maknanya. So kalau kita break up pun mungkin kita akan hanya sideways untuk bulan 10. Mungkin bulan kuartal 9, 12 kemudian kita drop untuk another first drop lagi, last drop, kemudian barulah kita akan ada momentum untuk tahun 2023. Barulah kita akan expect ada naik, expect untuk di lower low kita, iaitu swing low to swing high ni.
daripada 69 ke lower low yang bakal kita buat. Kemudian expert dalam 45 ke 40 dari 45 ke 50k kita akan ada kenaikan ni dan kita akan drop balik untuk kita create another bullish trendline. So bullish trendline ni lah kita nak tengok di mana expected untuk tahun 2025 ataupun hujung tahun 24 barulah kita breakout tu kita akan ada massive pump seperti mana pergerakan ini. So sekiranya anda yakin dalam kripto dan anda nak kuasa buat investment, expectation untuk Bitcoin tahun ni 22, 23, 24 adalah tahun yang terbaik untuk anda start DCA buy Bitcoin. So macam nak buy kat mana? Bitcoin antara 26k 15k, Ethereum anda boleh start buy whatever price antara 1.7 dan juga 1k. Iaitu Ethereum tu itulah yang ditunggukan ni, Ethereum 1.7 antara 1.7 ya, tu ambil pen balik. Yang ni antara 1.7 dan juga 1k adalah kawasan DCA monthly. So whatever price kawasan ni anda buy, kalau anda nak tengok satu hari bulan anda buy tak masalah. Terpulang bandar, tapi Zul untuk at least bulan ni Zul nak tunggu dulu CPI data. So adakah price akan terus melakukan kenaikan ataupun ada dropping. Kalau ada melakukan kenaikan, taklah Zul akan terus masukkan Malaysia. Maybe kalau 26 pun tak apalah, Zul akan masuk saja. Tapi Zul akan tunggu. Zul nak sedikit bercuti sebab apa, nampak kawasan ni ada possible dia berlaku sedikit dropping dulu sebelum dia melakukan peningkatan. So itulah untuk di Bitcoin dan Ethereum. So hopefully analisa yang tu buat pagi ni dapat membantu anda sama ada nak buy atau tidak, terpulang pada anda. Itulah analisa yang tu tengok dan tu monitor. Apa pun bulan ni tu dah memang standby pun duit dana untuk DCA monthly untuk Ethereum dan Bitcoin. So hopefully 10 hari bulan ni kita akan dapat yang tu nak tengok. Hopefully kita akan ada sedikit dropping ke bawah dalam 22 ataupun kita dapat balik ke dalam 17k sebelum kita melakukan release bound kita untuk release bound sebelum kita ada end of the year, kita akan ada last dump. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe dan sekiranya ada sebarang permintaan, type di ruangan komen di bawah dan next review saya akan buat review kan untuk coin anda, ataupun anda boleh join punya live dua punya live malam ini pukul 10 ke 11 Isnin sampai Jumaat. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, jumpa lagi next review. Assalamualaikum. Bye bye.